Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartini binti Hardono daripada Politeknik Kota Baru. Okey, hari ini saya akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Kajian mengenai hubung kait pemikiran reflektif dalam penyelesaian masalah dan sikap pelajar terhadap matematik. Matematik merupakan salah satu komponen penting dan wajib dalam silibus di peringkat pendidikan rendah hingga ke peringkat pendidikan tinggi seperti di politeknik, universiti dan lain-lain institusi pengajian tinggi. Namun, pemikiran reflektif dalam penyelesaian masalah dan sikap pelajar terhadap matematik khususnya di politeknik masih rendah. Maka kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan antara pemikiran reflektif dalam penyelesaian masalah dan sikap pelajar terhadap matematik. Okey, isi kandungan dalam kajian saya ini ada dalam isi kandungan kertas kajian saya ini ada 9. Okey, yang pertama pengenalan, yang kedua kajian literatur, yang ketiga objektif kajian, yang keempat skop kajian, yang kelima instrumen kajian, yang keenam populasi dan persepatan, yang ketujuh analisis, ke-8 keputusan kajian dan ke-9 hasil kesimpulan. Okay, sebagai pengenalan, pengajaran penyelesaian masalah atau kemahiran dalam penyelesaian masalah bukan sekadar hanya menerangkan strategi yang efektif dalam penyelesaian masalah. Malah, ia sepatutnya dapat menerangkan penaklukan yang munasabah yang mana perlu diselesaikan dan tidak perlu diselesaikan. Menurut prinsip dan standard bagi pendidikan matematik di sekolah, penyelesaian masalah merupakan asas dalam penyelesaian matematik di semua peringkat persekolahan. Ianya perlu digunakan dalam membantu pelajar membina pengetahuan, menyelesaikan pelbagai bentuk masalah, membangunkan pelbagai strategi dan dapat memantau pembelajaran pelajar. Melalui aktiviti penyelesaian masalah, pelajar dapat membina jati diri dan keyakinan bagi membantu pelajar berjaya dalam pelajaran di sekolah, kehidupan dan pekerjaan. Penyelesaian masalah di dalam kelas perlu seiring dengan konsep matematik dalam pelbagai topik pengajaran. Penyelesaian masalah dan strategi penyelesaian masalah perlu diajar kepada pelajar dalam mengurus pemikiran dan menghapuskan masalah. Literatur kajian. Terdapat beberapa kajian yang telah dijalankan mengenai kemahiran pemikiran reflektif bagi pelajar yang grade berbeza. Menurut kajian TOK 2008 mengenai kesan aktiviti pemikiran reflektif telah meningkatkan pencapaian akademik pelajar dan memberi kesan terhadap sikap yang lebih positif. Kajian terhadap kesan aktiviti pembangunan pemikiran reflektif dalam kajian sosial mendapati menulis dan banyak bertanya dapat meningkatkan kemahiran pemikiran reflektif dan ini telah menyebabkan terdapatnya perbezaan antara pencapaian pelajar terhadap kefahaman, latihan dan analisis. Melalui AD 2000 menyatakan lebih susah sesuatu masalah adalah lebih baik dan memberi keseronokan kerana ia menggalakkan individu itu berusaha dan menjadi lebih cemerlang. Objektif kajian ini adalah melihat hubung kait tahap signifikan pemikiran reflektif penyelesaian masalah dan sikap pelajar terhadap matematik. Bagi skop kajian pula, pelajar penyelidik menetapkan kriteria ini sebagai skop bagi kajian ini. Kriteria tersebut adalah pelajar lelaki, pelajar perempuan semester 1, pelajar yang mengambil matematik kejuruteraan 1 dan kehadiran pelajar mestilah melebihi 80%. Metodologi. Jadi dalam kajian ini cara, kaedah dan pendekatan.
Ya, metodologi kajian menjadikan kajian yang dijalankan lebih bersistematik dalam mencapai objektif. Okey, dalam metodologi kajian ini, yang pertama kita melihat reka bentuk yang pertama reka bentuk kajian. Kajian yang dilakukan adalah berbentuk kuantitatif yang menggunakan borang soal selidik dibangunkan dengan menggunakan Google Form. Populasi dan pensampelan. Populasi kajian ini adalah seramai 115 orang pelajar yang terdiri daripada pelajar lelaki dan pelajar perempuan yang mengambil kursus matematik kejuruteraan 1. Instrumen kajian pula adalah soalan diukur dengan menggunakan skala Likert. Butiran instrumen. Di dalam soal selidik yang digunakan terdapat dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah bahagian reflektif terhadap penyelesaian masalah, di mana di dalam tu terdapat 5 item pertanyaan, 4 item penakulan dan 5 item penilaian. Manakala untuk bahagian sikap terhadap matematik, terdapat 10 item minat, 5 item risau, 4 item belajar dan 3 item keperluan. Yang ini adalah ringkasan kandungan instrumen kajian. Dan skala Likert yang digunakan adalah untuk penilaian sangat setuju, kita letakkan skor 5, penilaian setuju skor 4, penilaian tidak pasti skor 3, penilaian tidak setuju skor 2 dan sangat tidak setuju skor 1. Data yang diperolehi ditunjukkan dalam bentuk min dan sisihan piawai. Analisis dan keputusan kajian. Purata bagi kemahiran pemikiran reflektif terhadap penyelesaian masalah di kalangan pelajar bagi sub-item pertanyaan adalah 4.34 yang terletak pada skala setuju sahaja. Ini menunjukkan tahap pemikiran reflektif pelajar adalah meningkat. Purata skor yang menghampiri 5 menunjukkan tahap peningkatan yang sangat baik. Manakala purata sub-item bagi penakulan pada tahap 4.121 dan penilaian pada 4.15 iaitu pada tahap setuju dan terdapat penurunan sedikit berbanding dengan sub-item pertanyaan. Merujuk hasil keputusan Manoba, terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan terhadap kemahiran pemikiran reflektif dalam penyelesaian masalah di mana nilai kebarangkalian adalah kurang daripada 0.05. Kemahiran pemikiran reflektif terhadap penyelesaian masalah pelajar menunjukkan perbezaan yang signifikan bagi sub-item pertanyaan iaitu 0.018, sub-item penilaian 0.01 dan penakulan 0.013. Purata markah bagi sikap pelajar terhadap matematik bagi sub-item minat adalah 3.896 yang menunjukkan pada skala tidak pasti. Sub-item risau adalah menurun pada skala tahap 2.91. Manakala sub-item belajar pada skala 3.726 tidak pasti dan sub-item keperluan meningkat pada 4.00 iaitu pada tahap setuju. Didapati purata keseluruhan sub-item masih berada pada tahap sederhana tinggi. Didapati daripada keputusan Manoba tidak terdapat perbezaan yang daripada segi markah pelajar
Okey, daripada segi markah pelajar bagi sikap pelajar mengikut jantina. Ya. Okey, didapati daripada keputusan Manoba tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan, iaitu bagi sikap pelajar terhadap matematik, di mana nilai kebarangkalian melebihi 0.05. Okay, nilai kebarangkalian bagi sub-item minat adalah 0.035, risau 0.347, belajar 0.119 dan keperluan 0.013. Okey, jadual ini menunjukkan hubung kait antara kemahiran pemikiran reflektif pelajar terhadap penyelesaian masalah dan sikap pelajar terhadap matematik menunjukkan hubungan yang bermakna bagi setiap sub-item. Okey. Jadual ini menunjukkan tahap hubungan yang sederhana antara kemahiran pemikiran reflektif dan sikap pelajar terhadap matematik, di mana nilai R dia adalah 0.774 dan P kurang daripada 0.00. Tahap pemikiran yang sederhana ini perlu dipertingkat di kalangan pendidik dengan teknik pengajaran yang berkesan bagi menggalakkan pelajar menggunakan kemahiran pemikiran reflektif dalam penyelesaian masalah matematik. Okey, kesimpulan, iaitu terdapat beberapa kesimpulan daripada hasil kajian ini. Di antaranya adalah hubung kait antara kemahiran pemikiran reflektif dalam penyelesaian dan sikap pelajar terhadap matematik perlu ada penambahbaikan dan dalam menentukan teknik pengajaran yang berkesan dalam kursus matematik. Melalui penemuan dalam kajian ini, usaha perlu dilakukan untuk meningkatkan tahap kemahiran pemikiran reflektif di kalangan pelajar dalam penyelesaian masalah. Pendidik perlu sedar kepentingan kemahiran pemikiran reflektif dalam penyelesaian masalah di kalangan pelajar. Oleh itu, pendidik perlu didedahkan dengan kemahiran berfikir dalam kehidupan realiti. Oleh itu, satu kajian yang mendalam perlu dilakukan bagi mengukur tahap kemahiran berfikir dan sikap pelajar terhadap matematik. Okey, sekian, terima kasih.